persaingan antara dua kapal lumba. Perlumbaan satu lawan satu. Angin, arus dan kemahiran berpasukan menjadi elemen kemenangan. Inilah match racing. 2 siri Liga Layar Malaysia telah pun selesai. 6 lagi siri menanti. Di siri yang lepas, Sime Darby Foundation Crew Racing Team tidak langsung memberi peluang untuk mana-mana pasukan merampas tata mereka. Walaupun arena perlumbaan di Lumut itu sudah sangat sebati dengan pasukan Royal Malaysian Navy, Masyuri dan kru masih terpaksa akur tunduk di perlumbaan akhir. Saingan sengit cuba diberikan namun Jeremy Koo tetap membawa pasukannya mengungguli 2 siri berturut-turut. Hanya tempat ketiga yang bertukar tangan jika di siri pertama, Nizam yang merampas hadiah RM2,000 menewaskan KD. Siri kedua di Lumut menjadi giliran KD mengecewakan Nizam. Kali ini, dari 2 siri di utara, Liga Layar Malaysia bergerak ke Lembah Kelang. Pencarian juara mutlak 2014 diteruskan di Pulau Indah, Pelabuhan Kelang, Selangor. Terletak lebih 40 km dari Bandar Shah Alam, arena perlumbaan untuk siri ketiga ini lebih sinonim dengan kawasan pelabuhan dan perindustrian. Hampir dengan Pelabuhan Barat, lokasi perlumbaan agak jauh ke dalam, iaitu di Marina Pulau Indah yang juga beroperasi sebagai Jabatan Laut Semenanjung Malaysia. Walaupun tersorok, ia pasti tidak akan menghalang untuk aksi yang lebih mencabar. Kabarnya, angin dan arus di sini punya keunikan tersendiri. Dari segi persekitaran sini nak banding dengan banyak venue daripada Langkawi sini ni. Okey, sini angin memang konstan sama macam Lumut. Okey, Lumut dia kurang sikit dia punya current. Dekat sini current very strong. Angin sini macam dekat Lumut itu kita dapat 9 dengan 11. Sini kita dapat average 9 sampai 15 sampai 16. Dia plus gasti kat situ. Lepas tu dekat sini, kalau kita tengok perbezaan dengan current, dengan angin, okay, bila dekat tempat start, angin direction lain, dekat tengah lain, dekat top mark, dia lain direction. Mana ni skipper kena menggunakan kepandaian sendiri untuk mengendalikan bot. Mungkinkah tiupan angin kencang bakal merombak kedudukan mata setiap pasukan secara drastik selepas berakhir siri di Pulau Indah ini? Selepas 2 siri, Jeremy Koo unggul di atas dengan 16 mata. Diekuari rapat Masyuri dengan hanya 2 mata di belakang. Nizam dan KD masing-masing berkongsi 11 mata di tangga ketiga dan keempat. Royal Langkawi Yacht Club MYA di tangga kelima dengan 6 mata, manakala 3 pasukan yang baru beraksi di 1 siri sahaja mengisi slot ke-6 hingga ke-8. Secara matematik, dengan baki 6 siri lagi, kesemua pasukan masih berpeluang merebut tata kejuaraan. Masyuri definitely dia mestilah banyak semangat lah. I think all these 2 circuit dia pun dah try his best to sail better and try to beat me. Beza 2 mata tu kami nak cuba dekatkan lah sini. Macam KD dengan Nizam, saya kena jaga jugalah untuk elakkan daripada dia overtake saya. Kita cuba kuatkan dari segi kekuatan tim kita sendiri, and then cuba untuk dapat lawan dengan Jeremy awal sikit lah. Untuk menang pada awal tu. So kita bila menang pada awal tu confidence tu lagi tinggi lah. Saya ada lagi 4 atau 5 lagi circuit. So saya harap kita dapat buat perubahan lah daripada segi pengutan mata tu. Okey, kalau kita tengok daripada awal kan, first kali kita buat kat Langkawi. Langkawi ni dia angin dia tricky, banyak angin bukit apa semua. So next tu Lumut. Lumut tu dia macam lebih pada fair sailing. Di sini berbeza dengan Lumut, dia punya current agak kuat sikit kalau banding dengan Lumut. Dan dia punya angin pun agak shifty sikit-sikit lah. Cuma angin kat sini agak kuat daripada di Lumut. Definitely the venue in Pulau Indah is a lot harder because the current here can easily go up to like 3 to 4 knots. Angin datang arah ke sini, so angin automatik dia akan kuat. Bila kuat, the gust akan datang daripada belah sini dan the swing. So kat situ kalau kita tak take advantage dan kita tak baca gas yang sebetulnya, automatik kita akan ketinggalan. Dengan siri Liga Layar yang memasuki peringkat ketiga, pastinya setiap pasukan semakin arif tentang selok-belok lawan masing-masing. Walaupun ada pertukaran kru baru dalam sesetengah pasukan, ini bukan alasan untuk mereka tidak memberikan yang terbaik.
UiTM MYA Match Racing Team yang diterajui Nizam memilih untuk tidak beraksi untuk siri ini atas komitmen lain. Begitu juga pasukan Faizal Norizan serta Saifullah dari Majlis Sukan Negeri Terengganu Sailing Team. Tanpa 3 pasukan tersebut, 5 pasukan lain tentu tidak mahu lepaskan peluang merebut posisi terbaik di Pulau Indah untuk memperbaiki kedudukan. Royal Malaysian Navy Match Racing Team pasti hadir untuk cubaan ketiga mencabar Jeremy Khoo. Begitu juga KD dan krunya. Syaiful Bahtiar mendapat tonik berharga selepas mendapat tajaan baru, seterusnya hadir sebagai pasukan SPA JKR Sailing Team. Setia West RSYC Team yang diterajui Rizal Mahadi juga sedia beraksi di laman sendiri. Kelebihan berlayar di arena yang memang sudah sebati dengan Rizal Mahadi tidak menjanjikan apa-apa. Setelah tewas pada Masyuri di perlumbaan pertama, Syaiful Bahtiar menjadi halangan kedua RSYC Setia West. Pre-start bermula dengan kelajuan angin 7 knot. Kedua-dua pasukan bersaing rapat. Cubaan SPA JKR Sailing Team memberikan penalti kepada Rizal berjaya setelah Rizal menghalang laluan mereka. Sebaik tamat pre-start, Syaiful Bahtiar terlebih dahulu melepasi garis mula. Rizal cuba mengejar dengan menukar haluan ke arah kanan bot mula. Sehingga penghujung lap pertama, Syaiful masih melalui perlumbaan. Memburukkan lagi keadaan, kru Rizal membuat kesilapan teknikal mengawal spinnaker lalu terbabas ke kiri ketika membuat pusingan di penanda bawah. Keadaan ini digunakan sepenuhnya oleh Syaiful untuk menjarakkan kedudukan dan terus mencapai kemenangan selesa meninggalkan Rizal dengan jarak 1 minit 46 saat di belakang. Di perlumbaan keempat, KD bertemu Masyuri. Kedua-dua pasukan saling merapati untuk memaksa lawan melakukan kesilapan. KD mengumpan Masyuri ke belakang bot mula, manakala Masyuri mengambil langkah menunggu sahaja untuk KD tersilap strategi. Masyuri di depan sebaik melepasi garis mula. Masyuri bergerak ke arah starboard atau kanan dan KD bergerak ke port atau kiri. Sampai di penanda atas, Masyuri masih lagi di depan dan mempertahankan kedudukan hingga ke penanda bawah. KD yang mengekori rapat akhirnya berjaya memintas di penanda atas pada lap kedua. Persaingan amat sengit menuju ke garis penamat. Masyuri tidak mengalah dan memintas bola KD, namun KD bijak memasang strategi apabila menyekat angin Masyuri. Seterusnya memintas kembali di saat akhir. Kemenangan yang sangat tipis untuk KD mengalahkan Masyuri dengan jarak masa hanya 5 saat. Lawanan KD ni kalau sebelumnya tak ada, orang kata masih boleh play lagi, masih boleh ikut lagi sebab angin orang kata sederhana kan. Bila masuk angin light wind, kita nak lawan nak fighting untuk taking, banyak kesilapan. Dia salah pasang dekat tali, salah roll dekat winch tu kan, dan tali tersangkut, dia pijak lagi tali jeep tu. Masa taking tu jeep kami sentiasa sangkut. Jadi itu yang tak boleh nak accelerate. Bot tak boleh accelerate, bot stop. Kalau makin slow kan. Bila makin slow, yang dekat-dekat dengan KD dan masa dekat running atau nak menuju ke finishing, dia dapat take over kami. Pertemuan dua seteru berlangsung di perlumbaan terakhir round robin pertama. Kelajuan angin merosot ke sekitar 5 knot. Beberapa kali Jeremy cuba memaksa Masyuri dikenakan penalti tetapi tidak dipedulikan umpire. Namun, Masyuri terpaksa akur juga apabila dikenakan penalti akibat menghalang laluan Jeremy semasa pre-start. Walaupun begitu, Masyuri memulakan perlumbaan di depan sebaik melepasi garis mula. Jeremy yang menukar haluan ke starboard menuju penanda atas berjaya memintas Royal Malaysian Navy dan terus melalui perlumbaan. Dengan satu penalti yang perlu disempurnakan Masyuri, Jeremy selesa menamatkan perlumbaan untuk menang dengan jarak masa 23 saat. Berakhir pusingan pertama round robin dan siapa lagi kalau bukan Jeremy Khoo yang mendahului saingan dengan menang ke atas semua lawannya. KFC Malaysia MYA Racing Team menyusul di belakang dengan 3 kemenangan, manakala Masyuri hanya berpuas hati dengan 2 kemenangan. Kemenangan Syaiful Bahtiar ke atas Rizal Mahadi di perlumbaan kedua menjadi satu-satunya mata untuk SPA JKR Sailing Team meninggalkan Setia West RSYC Team tercorot tanpa sebarang mata. Kelancaran perlumbaan atau permainan dalam mana-mana jenis sukan sangat berkait rapat dengan kemahiran dan ketulusan pengadil atau juri. Fokus 100% dan keputusan yang tepat sentiasa menjadi elemen penting untuk sesuatu saingan. Bagi sukan kapal layar khasnya match racing ini, individu yang bergelar umpire mempunyai tugas berat untuk membuat keputusan serta-merta di tengah-tengah kepanasan di lautan. Umpire ni juga penting kerana perlumbaan match racing diadili serta-merta. Dan bila serta-merta ni kita perlukan
umpire berada di belakang ataupun di kedudukan yang betul kepada player-player. Ini adalah cabaran sebagai umpire. Penalti yang akan dilakukan oleh player adalah dengan buat pusingan sama ada tackling semasa downwind dan jabbing semasa upwind. Player-player akan membuat bantahan dengan menggunakan bendera Yankee, iaitu bendera kuning merah, dan di mana setiap bantahan akan dijawab serta-merta, dan tugas umpire untuk memberi keputusan kepada bantahan sama ada memberikan penalti, iaitu kuning untuk bot warna kuning ataupun biru untuk bot warna biru. Sekiranya tak ada penalti, kita akan naikkan bendera hijau, iaitu bendera putih dan hijau. Kembali kita berlayar di Pulau Indah, Klang. Hari pertama berakhir lengkap dengan 10 perlumbaan untuk pusingan pertama round robin. Rizal Mahadi dan Syaiful Bahtiar masih bergelut untuk memberikan saingan yang diharapkan. KD menggunakan sebaik-baik peluang di atas kekurangan pasukan Royal Malaysian Navy untuk menang tipis ke atas pasukan diterajui Masyuri itu. Dan Jeremy terus menambah sengsara Masyuri untuk menewaskannya di perlumbaan terakhir. Ternyata pasukan Royal Malaysian Navy Match Racing Team agak goyah di siri ketiga ini dengan ketiadaan seorang kru asalnya. Adakah mereka akan terus tenggelam? Sama-sama kita lihat apabila semua pasukan bertemu sekali lagi di pusingan kedua round robin. Setelah tewas kepada Jeremy di round robin pertama, KFC MYA Racing Team membuat beberapa perubahan strategi. Hazwan diletakkan sebagai bowman untuk perlumbaan ini. Beberapa kali dilihat kedua-dua bot hampir statik dan menunggu lawan masing-masing membuat kesilapan. Sememangnya kedua-dua pasukan amat berhati-hati bagi mengelak sebarang penalti. Jeremy berjaya di depan sebaik melintasi garis mula. KD mengikut rapat di belakang dan mencari peluang untuk memintas. Di penanda bawah, Jeremy membuat pusingan dengan pantas dan menukar haluan ke port. Angin yang bertiup sekitar 8 knot membantu Jeremy untuk lebih ke hadapan dan seterusnya menang dengan jarak masa 16 saat. Di flight ketiga, Syaiful Bahtiar yang dikejutkan oleh Rizal Mahadi sebelum itu bertarung menentang Masyuri. Perlumbaan agak agresif apabila Bahtiar cuba memberikan penalti kepada Masyuri tetapi gagal mendapat perhatian umpire. Kedua-dua pasukan bermain agak rapat di sekeliling bot mula. Sebaik perlumbaan sebenar dimulakan, kedua-dua pasukan telah terlebih garis mula sebelum horn dibunyikan. Masyuri berjaya membuat pusingan semula terlebih dahulu, namun malang untuk Syaiful yang dikenakan penalti apabila umpire mengangkat bendera kuning. Mungkin berlaku sedikit pelanggaran di situ. Masyuri memanfaatkan kelebihan tersebut untuk mendahului perlumbaan. Tidak ada tanda yang Syaiful berpeluang untuk memintas setelah ditinggalkan jauh di belakang. Masyuri menang dengan jarak masa 1 minit 9 saat. Nasib pasukan tuan rumah RSYC Setia West yang diterajui Rizal Mahadi terus malang apabila hanya berjaya meraih satu kemenangan sejak dari round robin pertama. Kemenangan ke atas Syaiful di round robin kedua yang diharapkan sebagai pembakar semangat mereka untuk perlumbaan seterusnya tidak menjadi kenyataan. Saingan terakhir Rizal adalah bertemu Jeremy. Tidak banyak yang boleh dilakukan Rizal menentang lawan yang lebih berpengalaman. Sime Darby Foundation Crew Racing Team masih belum tewas di Pulau Indah ini. Dari awal perlumbaan hinggalah ke akhir, Jeremy sememangnya selesa mendahului Rizal lalu terus meraih kemenangan meninggalkan Rizal 1 minit 39 saat di belakang. Lengkap 20 perlumbaan dijalankan dalam masa 2 hari. Sime Darby Foundation Crew Racing Team cemerlang tanpa mencicirkan sebarang mata dengan 8 kemenangan. Walaupun KD tewas mengejut kepada Syaiful Bahtiar di perlumbaan terakhir mereka, KFC Malaysia MYA Racing Team masih di tangga kedua dengan mengumpul 5 menang, lebih satu mata mengatasi Masyuri. Kemenangan SPA JKR Sailing Team ke atas KD di pusingan kedua menjadi penentu yang melayakkan mereka ke separuh akhir setelah mereka tewas kepada Rizal Mahadi terlebih dahulu. Definitely more than 35. I think we make a huge gain when we competing in the overseas. I think that is really help us to push our level even better. I can see we are start pulling distance, even though sometimes we got into trouble, and then we can manage to overcome all those kind of situations. And I mean, thanks to the whole team. They did a good job. Mungkin saya rasa lepas menang dengan sebelum yang second last race tadi, saya rasa salah satu sebabnya kita punya crew overconfident buat bikin sebab kita dah masuk ke semi. So saya rasa kita punya crew banyak macam terlampau ambil mudah lah saya rasa.
kalau nak cakapkan puas hati, memanglah saya terasa puas hati lah daripada segi saya punya persiapan kru semua. Memang tadi masa lawan dengan Ajim pun tadi memang kita dah plan siap-siap daripada segi persiapan. So memang diorang pun sangat teruja lah bila dapat kalahkan Ajim walaupun 2 second tu. Kejadian kali ni saya bawa seorang kru baru yang memang zero tentang killboard. Sebenarnya dia main laser, memang dia ada basic sailing tapi dia masih blur lagi tentang tugas-tugas kru lah untuk bantu saya punya foredeck, untuk bantu saya punya trimmer. Jadi semasa perjalanan ni, untuk hari pertama dan hari kedua ni betul-betul kami mengajar dia tadi. Dan hand up dia untuk yang race hari ni saya sangat-sangat berpuas hati dengan prestasi yang dipamerkan dan keputusan yang kita dapat. Biarpun kami tak dapat menang semua, kami masih layak untuk masuk ke semifinal. Tepat seperti dijangka, SPA JKR Sailing Team menjadi pilihan Jeremy Koo sebagai lawan di separuh akhir. Inilah uniknya match racing apabila usaha bergelar pendahulu di round robin dihadiahkan dengan pilihan mutlak menentukan nasib di separuh akhir. Sam Dabi Foundation Koo Racing Team dijangka berdepan laluan mudah, manakala KD dan Masyuri terpaksa berhempas pulas di satu lagi separuh akhir. 2 kali Masyuri ditumbangkan di round robin. Adakah beliau dan krunya bakal bangkit pada masa yang tepat atau keyakinan KFC Malaysia MYA Racing Team terus utuh untuk ke akhir? Perlumbaan pertama separuh akhir adalah aksi antara juara bertahan Jeremy Koo dan pasukan underdog Syaiful Bahtiar. Tidak banyak yang boleh dilakukan oleh Syaiful dan kru SPA JKR Sailing Team. Pengalaman mereka jika dibandingkan dengan Jeremy Koo amat jauh bezanya. Di perlumbaan pertama separuh akhir, Jeremy Koo menang selesa 1 minit 28 saat. Di perlumbaan kedua, kedua-dua pasukan bermain agak jauh sebaik horn pre-start dibunyikan. Tindakan pertama dibuat Jeremy yang mendekati bot Syaiful untuk memberikan penalti tetapi gagal. Tindakan hati-hati Syaiful tidak bertahan lama. Dia tersilap langkah apabila bot mereka melepasi garis mula lebih awal dari yang sepatutnya. Kedua-dua pasukan bergerak ke penanda atas melalui haluan yang sama namun Syaiful jauh di belakang. Syaiful semakin perlahan dan tidak mampu untuk memberi saingan. Jeremy sampai ke garis penamat dengan mudah dan menang dengan jarak 1 minit 13 saat untuk melangkah ke akhir. Cuba try beat dia tapi malangnya bila satu step tu kita terlepas apabila kita punya boat berhenti dan dia moving up. So kat situ dia dah take advantage dan dia slowkan boat. So dia dah boleh catch up daripada situ dan dia slow covering kita sampai akhir nanti. We managed to control him all the way, and then the team was fantastic. I hope we carry on this performance, and I hope we will win the finals. Separuh akhir kedua menjanjikan saingan yang lebih seimbang. Setelah 2 kali dikecewakan KD di 2 pusingan round robin, Masyuri pasti mahu membalas dendam. Dengan kelajuan angin 9 knot, aksi pre-start berlangsung menarik. Kedua-dua bot berhenti bersebelahan dan menunggu sahaja tindakan lawan. Akibat kelekaan memasang strategi, kedua-dua pasukan terlanggar peranan mula dan dikenakan penalti. KD dengan segera menyempurnakan penalti. Ketika perlumbaan sebenar hampir bermula, KD cuba protes terhadap Masyuri yang dikatakan menghalang laluan mereka. Namun tidak dipersetujui umpire. Masyuri sedikit mendalui sebaik melintasi garis mula. Hampir tamat lap pertama, KD cuba memintas Masyuri di penanda bawah namun gagal. Dia terus mengikut rapat Masyuri. Usaha KFC MYA Racing Team akhirnya berjaya dengan memintas Masyuri di penanda atas. Aksi semakin sengit bila Masyuri cuba memintas semula, namun KD berjaya kekal di depan dan memastikan kemenangan milik mereka. KD menang dengan jarak 16 saat. Tiada pilihan lain untuk Masyuri melainkan menang di perlumbaan kedua atau gagal ke akhir. Namun Royal Malaysian Navy bermula dengan langkah kiri di pre-start. Mereka lambat di garisan mula dan dikenakan penalti kerana menghalang laluan KD. Masyuri cuba mengejar ke penanda atas dan cuba memintas tapi sentiasa digagalkan hasil taktikal kemas KD dan krunya. Saingan sangat rapat sepanjang perlumbaan antara kedua pasukan. Namun kemenangan tipis milik KD dengan hanya jarak masa 4 saat. KD berjaya ke akhir buat kali pertama tahun ini untuk bertemu Jeremy Koo. Dapat kontrol keadaan, starting pun kita dapat kontrol dia cantik semua, tour pun bagus waktu sailing, and then kita just tak banyak sangat tactical, kita just tak nak attacking, kita just defensif je. Saya dapat satu penalti pasal saya, and then sepatutnya dia dapat satu lagi penalti pasal dia langgar boy. I mean kat situ patutnya saya ada extra satu penalti, bukannya dia dapat extra satu lagi penalti. Jadi yang jadi sebaliknya, tak apalah. Dia dah lepas kan. Keep on going. Juara MMRC 2008. Siapa 2008 I have no idea.
dan tentulah Jeremy Koo. Datuk Peter Gimo. Salah. 2008. Tahun saya 2007, 2008. Ian William. Malaysia Racing Okay, Ain. Nurul Ain. Nurul Ain. Nurul Ain. Di mana? Terengganu Nurul Ain Perak Sailing Team. MRRC. 2008 Nurul Ain. Kedua-dua separuh akhir selesai dengan kemenangan mudah 2-0 berpihak kepada pasukan pilihan Sime Darby Foundation Koo Racing Team dan KFC Malaysia MYA Racing Team. Perlumbaan akhir menemukan dua pasukan yang sememangnya layak dengan konsistensi yang mereka tunjukkan. Hanya bakal ada dua penyudah, Jeremy Koo menjarakkan mata atau KD melonjak rapat di belakang. Jika dua siri sebelum ini, pentas akhir menemukan Jeremy dan Mashuri, siri ketiga di Pulau Indah menyaksikan Jeremy dicabar pasukan KFC Malaysia MYA Racing Team. Jeremy pasti mengejar kejuaraan ketiga berturut-turut, manakala KD akan cuba menjadi penghalang. Our team performance seems to be up here, and hope we maintain our momentum, and then we try to finish as good as we are, and we try to have a good fight between KD and see how everything go in the end. Okay, segi momentum sekarang ni kita punya team memang sangat semangat lah. So kita akan cuba banyak titik baru yang kita dah masuk, banyak perubahan yang kita dah buat. So kita sangat semangat cuba untuk menang dari segi skill yang baru yang kita cuba buat kat sini lah. Not sure yet. Hopefully we can get 2-0 if we can achieve it. But if let's say we cannot, we'll just try to stick as close as possible, try to maintain our position if possible. Okay, kita steady je, tapi kita tak drop, tapi kita semangat juga. Kalau tengok mungkin ada sikit nervous dari segi nak maintainkan position dia. So saya rasa dari segi psikologi semangat tu sebenarnya kita lagi semangat lah nak menang daripada dengan dia. Guys already? Ready guys? Menyambut aksi final, kelajuan angin bertiup sekitar 8 knot. Tiada sebarang pergerakan agresif antara kedua pasukan. Nampaknya mereka lebih selesa memilih sikap tunggu dan lihat jika ada yang tersalah langkah. Sebaik horn mula berbunyi, KD terlebih dahulu di depan dan pada ketika itu jugalah kelajuan angin meningkat ke 10 knot. Ini meningkatkan saingan hinggalah ke penanda atas. Jeremy mengambil peluang memintas KD apabila menuju ke penanda bawah. Bergerak ke penanda atas, Jeremy nampak selesa mendahului, namun KD kelihatan makin perlahan. Di penghujung saingan, Jeremy hanya memastikan pasukannya tidak melakukan sebarang kesilapan strategi. Seterusnya memenangi perlumbaan akhir yang pertama dengan jarak 51 saat. 1-0 Jeremy mendahului KD. Perlumbaan kedua diteruskan. Menyedari mereka tiada pilihan lain melainkan menang, KD dan krunya nampak sedikit agresif kali ini di pre-start. Keadaan tersebut disedari Jeremy, lalu skipper berpengalaman itu cuba bermain psikologi dengan membuat dua protes terhadap pasukan KFC Malaysia MYA Racing Team. Namun, umpire tidak menerima protes tersebut. Sebaik horn mula dibunyikan, KD dilihat melebihi garis mula terlalu awal. Peluang ini diambil Jeremy untuk berada di hadapan dan terus mendalui ke penanda atas. KD tidak menyerah kalah dan mengikut rapat. Ketika kedua-dua pasukan bergerak ke penanda bawah, kelajuan angin menurun ke 6 knot. Ini memperlahankan bot mereka, namun Jeremy masih di depan. Masuk ke lap kedua, aksi kejar mengejar di lautan berlangsung sengit. Tapi sememangnya sukar untuk KD membuat kejutan kerana dari awal sudah ditinggalkan. Walaupun KD berjaya merapatkan sedikit kedudukan, kemenangan masih berpihak kepada Sime Darby Foundation Koo Racing Team dengan jarak 25 saat. Dengan kejayaan mereka di perlumbaan kedua ini, maka sekali lagi Jeremy Koo dan pasukannya dinobatkan sebagai juara. Tadi kita kalah dengan Jeremy Koo sebab mungkin starting dah cantik, dah cantik, kita dah control, and then sebab kita punya boat speed dah kalah tadi. Dia memang dekat belakang kita tapi dia boleh maintain speed, itu mungkin satu kelebihan Jeremy Koo lah. Dari segi handling dia punya boat speed dia boleh maintain walaupun dia kat atas kita belakang sikit, tapi dia boleh maintain untuk jaga dia punya position. And then saya pun macam asyik nak cuba nak potong dia, tapi lampau asyik nak potong dia sampai saya punya boat speed pun dah mati.
And then dia boleh maintain. So by the end dia yang control saya balik. Lepas tu start dari situ masuk downwind, kita mungkin dari segi drill kita ada problem sikit ke apa, tapi saya hati dengan saya punya crew. Second match was I think very interesting. KD gave me a good challenge in the start, and he's doing very well, improving. And the downwind, I think we did a couple of mistakes, and then we managed to recover it. And then our team just hold it very strong, and then we just cross the line first. Thank you for the sponsor, Sun W Foundation. We will look forward to the stage 4. Cabaran siri di Pulau Indah berakhir tanpa sebarang kejutan. Jeremy masih gah sebagai juara kali ketiga berturut-turut. Cuma naib juara saja berpindah tangan menjadi milik KD dan pasukan KFC Malaysia MYA Racing Team. Royal Malaysian Navy kali ini berpuas hati di tangga ketiga. Kedudukan untuk setiap pasukan dengan mata yang diperolehi selepas berakhir 3 siri juga tidak banyak berubah. Yang paling ketara adalah kebangkitan KD dan pasukannya ke tangga ketiga dengan hanya 2 mata di belakang Masyuri, mengambil peluang memintas Khairul Nizam yang tidak beraksi kali ini. Syaiful Bahtiar dan Rizal Mahadi juga mencuri peluang memperbaiki kedudukan dengan ketidakhadiran beberapa pasukan lain di Pulau Indah. Siri keempat Liga Layar Malaysia bakal bergerak ke lokasi yang lebih menarik iaitu di Putrajaya. Dengar cerita, ini adalah arena yang paling sukar dibaca arus dan tiupan anginnya memandangkan ia adalah sebuah tasik. Tergugatkah Jeremy dengan keadaan ini atau Putrajaya bakal menjadi batu loncatan kebangkitan pasukan-pasukan lain? Jawapannya pada 8 hingga 10 Ogos nanti. Teruskan mengikuti perkembangan Liga Layar Malaysia 2014.